Baik, antara tumpuan dan usaha oleh kerajaan dalam belanjawan pembentangan belanjawan 2023 yang berlangsung pada minggu lepas adalah memberi tumpuan kepada isu muflis dalam kalangan rakyat di mana kerajaan akan meminda Akta Insolvensi 1967 untuk melepaskan kes muflis. Untuk kita keluarkan kes muflis ni secara automatik pada waktu yang singkat. Dan sementara kita menunggu akta ini dipindah, kes kurang-kurangnya kes kecil seperti bernilai RM50,000 di bawah akan yang memenuhi syarat akan dilepaskan serta-merta mulai 1 Mac ini. Dengan usaha ini, dengan kelulusan pindahan ini, kerajaan berharap dan menyasarkan bahawa lebih kurang 130,000 rakyat dilepaskan daripada status muflis. Dan sekarang ini saya akan kongsikan data daripada Jabatan Insolvi Malaysia mengenai bagaimanakah kadar ataupun situasi kebankrapan ataupun muflis di Malaysia ketika ini. Dan kalau anda teliti di depan skrin saya menunjukkan kebankrapan, ada 2 kotak di sini. Kalau anda teliti di sebelah kiri skrin anda meliti jumlah kes kebankrapan yang ditadbir sehingga Disember 2022 adalah mencatatkan rekod pada jumlah 269,654,000. Manakala jumlah kes kebankrapan yang ditadbir bagi tempoh 2018 hingga Disember 2022 adalah sebanyak 49,133. Dan kalau kita untuk teliti bagaimanakah jumlah keseluruhan kes kebankrapan sehingga Disember 2022 mengikut cawangan, di sini adalah tersenarai beberapa lebih daripada 10 cawangan di setiap negeri. Kalau anda dapat teliti di sini, dan kita dapat teliti lihat di mana iaitu bilangan kes yang mempunyai terdapat di cawangan mana adalah di cawangan Selangor. Sebanyak 71,883 kes. Ini adalah bilangan kes muflis yang terdapat di cawangan Selangor adalah antara yang tertinggi, diikuti juga dengan di cawangan wilayah persekutuan di manakala ia mencatat sebanyak 46,060, termasuk cawangan di Johor sebanyak 30,000 lebih, Pulau Pinang 20,000 lebih, termasuk di cawangan Perak, Kedah, Muar, Melaka dan sebagainya. Kalau kita nak teliti bagaimanakah jumlah keseluruhan kes kebankrapan atau muflis daripada tahunan sebelum pandemik COVID-19 2018 ketika pandemik dan juga sehingga Disember 2022 iaitu pasca pandemik, untuk kita teliti bagaimanakah setiap tahun kita punya iaitu kadar kebankrapan. Kalau kita teliti iaitu Selangor masih kekal antara yang nombor 1 yang mempunyai bilangan kes muflis yang tertinggi iaitu Selangor daripada 2018. Ia kekal antara cawangan yang tertinggi mempunyai bilangan kes muflis tertinggi sehingga mencatatkan daripada 2018 sehingga Disember 2022 sebanyak 12,012. Diikuti juga dengan wilayah persekutuan sebanyak 5,442 daripada 2018 sehingga Disember 2022, diikuti juga dengan cawangan-cawangan lain iaitu di Johor Bahru, Perak, Pulau Pinang, Muar dan selain-lain lagi. Kalau kita nak lihat kebankrapan ikut umur daripada 2018 sehingga Disember 2022, di sini kalau anda dapat teliti iaitu golongan kumpulan umur yang mengalami bilangan kes muflis tertinggi, kita dapat teliti di sini adalah sebanyak 35 hingga 44 tahun yang kumpulan umur yang mengalami kebankrapan atau muflis tertinggi berbanding kumpulan umur yang lain di mana daripada 2018 hingga 2022 kumpulan umur 35 hingga 44 tahun telah mencatat jumlah kes bankrupt sebanyak 18,454,000 iaitu bersamaan 37.56%. Ini adalah kumpulan umur tertinggi berbanding kumpulan umur yang tersenarai di jadual ini. Dan kita melihat kebankrapan ikut jantina iaitu adakah lelaki atau perempuan yang lebih terjerumus berhadapan dengan kes muflis atau kebankrapan ini. Malangnya adalah iaitu kaum lelaki yang mengalami jumlah kes muflis yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi berbanding wanita. Kalau anda teliti daripada 2018, lelaki masih merangkul jumlah tertinggi berhadapan dengan muflis daripada 2018 sehinggalah Disember 2022, jumlah keseluruhan lelaki mencatat rekod iaitu 35,856 atau 72.98%, iaitu jauh lebih tinggi lelaki muflis berbanding wanita. Malangnya apabila kita lihat pula kebankrapan ikut bangsa iaitu tertera dalam jadual ni adalah Melayu,
Melayu, Cina, India dan lain-lain lagi, dan saya akan sentuh iaitu kaum Melayu adalah antara bangsa yang tertinggi mengalami kebankrapan atau muflis di Malaysia ini. Kalau ada teliti daripada sebelum pandemik lagi kita melihat iaitu kaum Melayu berada hampir paras 10,000 sehinggalah Disember 2022 mencatatkan hampir 5 tahun ni bangsa Melayu hampir 28,611 iaitu bersamaan 58.23%, hampir mencecah 60% bangsa Melayu yang mengalami muflis, diikuti juga dengan bangsa lain iaitu China, India sebanyak 24.59% dan 8.71% masing-masing yang dicatatkan oleh bangsa. Dan kita nak lihat apakah punca, faktor utama di mana ramai orang yang mengalami kebankrapan atau muflis. Di sini jadual ini menunjukkan beberapa kategori disebabkan muflis yang kita dapat teliti. Di baris pertama utama adalah disebabkan personal loan. Pinjaman peribadi daripada 2018 ini adalah antara punca utama kenapa ramai yang muflis di Malaysia ini. Kalau anda teliti iaitu 2018 sehinggalah Disember 2022 iaitu punca faktor pinjaman peribadi yang menyebabkan kemuflisan mencatat sebanyak 20,754 dalam angka masa 5 tahun ini iaitu sebanyak peratusan 42.2%. Ini adalah antara punca utama kenapa ramai muflis, dan kita lihat juga kategori-kategori lain yang menyebabkan iaitu muflis kebankrapan adalah sewa beli kenderaan, pinjaman perniagaan iaitu lebih kurang 5 tahun ni sebanyak lebih kurang 14%. Kenapa ramai orang muflis disebabkan iaitu disebabkan perkara yang tertera dalam jadual ini. Dan banyak lagi sebab kenapa ramai muflis termasuk iaitu hutang kad kredit, keberhutangan yang lain dan banyak lagi. Apabila kita melihat kebankrapan ikut ambang berhutangan daripada 2018 sehingga Disember 2022, kalau anda teliti di sini iaitu kita lihat 100,000 hingga hampir setengah juta adalah jumlah di mana ramai dimasuk kategori muflis ini. Kalau anda teliti pada 2018, 2019, 2020 tiada data, tapi kita boleh teliti untuk antara jumlah yang terkini sejak beberapa tahun iaitu pada tahun 2021 iaitu angka ini telah meningkat pada tahun lepas 2022 iaitu jumlah kepada 3,881. Jumlah keseluruhan ambang keberhutangan yang amat tinggi adalah daripada jumlah 100,000 hingga hampir setengah juta dalam masa 5 tahun sebelum pandemik sehingga Disember 2022 telah mencatat sebanyak 5,453 iaitu hampir 63.67%. Dan apa yang anda lihat ini adalah bila bercakap mengenai angka muflis bukan adalah topik kegemaran semua, tapi kita harus akur bahawa kita perlu cari apakah langkah ataupun usaha proaktif yang boleh dilakukan untuk kita bantu setiap golongan yang terjejas menghadapi bankrupt muflis ini supaya mereka berfikir ini memang beri kesan buruk, kita tidak dapat dinafikan itu muflis, tapi perlu ada usaha untuk kita bangkit semula kerana ini bukan jalan yang terakhir. Dan saya akan bawakan pakar analisis untuk kita bincangkan situasi kebankrapan atau muflis di Malaysia ini.